Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi Quran tafsir secara ringkas mengikut muka surat. Alhamdulillah. Pagi ini insya-Allah 9 hari bulan November tahun 2020 bersamaan dengan 23 hari bulan Rabiul Awal tahun 1442 Hijrah. Alhamdulillah, hari ini kita daripada halaman daripada Medan dipanggil dalam bahasa Arabnya, ataupun lapangan tempat parking kereta. Sebenarnya Masjid Jami' Asri Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama pada muka surat 484 insya-Allah. 484, dan kita akan bersama-sama di surah Asy-Syura, muka surat yang kedua insya-Allah. Muka surat yang kedua iaitu daripada ayat yang ke-11 sehingga ayat yang ke-15. Alhamdulillah. Semalam ataupun sebelum daripada ni kita telah bersama-sama mengikuti muka surat yang pertama daripada surah Asy-Syura, dan dia telah menceritakan tentang beberapa kesatuan, sebagai contohnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu kesatuan apa? Kesatuan di kalangan agama-agama. Sebenarnya agama-agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu sahaja, diturunkan sejak daripada nabi yang pertama sehinggalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian seterusnya Allah Subhanahu wa taala mampu sebenarnya untuk menjadikan manusia ni sebenarnya semua mengikut Islam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya kerana sebab-sebab dan hikmah-hikmahnya. Jadi kemudian pada penghujung muka surat 483 Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala saja. Kenapakah perkara ini perlu? Kenapa perlu kita ni mengikut Islam dan mengikut hukum Allah Subhanahu wa taala saja? Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam muka surat yang akan kita baca pada pagi ini tentang beberapa hikmah lah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memastikan kita ni mengikut Islam? Kenapa Islam itu penting sangat dalam kehidupan kita? Kenapa perlu sangat kita ni mengikut Islam? Jadi insya-Allah kita bersama-sama di muka surat 484 pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yazra'ukum fihi laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah kita bersama-sama pada muka surat ini pada hari ini, dan kepada sesiapa yang mempunyai mushaf, yang mempunyai kelapangan untuk membuka mushaf, mempunyai kemudahan, pada pagi Isnin ini insya-Allah sama-sama kita buka mushaf untuk sama-sama kita lihat apakah perkara-perkara yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ini kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam muka surat ini sebagai sambungan daripada apa yang telah disebutkan sebelum daripada ni, iaitu dalam muka surat 483. Kenapa kita ni perlu berhukum dengan hukum Allah? Kenapa kita ni mesti menurut Islam? Kenapa kita ni mesti patuh kepada Islam? Kenapa kita ni mengikut? Kerana Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluknya atas dunia ini ada dua jenis. Yang pertamanya adalah makhluk-makhluk yang Allah Taala ciptakan yang tidak mempunyai ikhtiar, yang tidak mempunyai pilihan, iaitu apa? Selain daripada jin dan manusia. Apa yang kita tengok masjid ini, batu, kita tengok jalan raya ni, kita tengok burung-burung yang berbunyi itu, yang duduk di pokok, dan juga segala-galanya, batu batan, bukit, bukau, langit, bumi dan sebagainya, semua itu adalah makhluk Allah. Tetapi mereka ini tidak mempunyai ikhtiar, iaitu mereka tidak mempunyai pilihan. Tidak sama seperti manusia dan juga jin. Manusia dan juga jin ni Allah Subhanahu wa taala bagi peluang kepada dia. Dia boleh nak ikut Islam, dia tak boleh nak, dia boleh tak nak ikut. Maksudnya boleh ni bukan maknanya harus. Bukan harus tak ikut Islam, tapi ertinya Allah Taala beri pilihan. Awak nak ikut tak nak ikut tu terpulang pada awak, pilihan awak, tetapi awak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti atas apa yang awak pilih. Jadi kita ni Allah Taala beri kemudahan begini, sepatutnya apa yang kita buat? Iaitu kita kena berfikir, faham, kenapa kita ni mesti mengikut Islam Kenapa kita ni mesti gini Kenapa kita ni boleh tak boleh ke hidup bebas dan sebagainya? Jawapannya ialah kerana Islam yang Allah Subhanahu wa taala
berikan kepada kita ni melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenarnya adalah untuk menserasikan. Erti menserasikan itu apa? Iaitu dunia ni Allah Subhanahu wa taala tetapkan dengan undang-undangnya. Burung-burung macam ni, pokok macam ni, bumi macam ni, langit macam ni, semua udara macam ni, semua tu adalah bergerak mengikut satu bentuk yang tertentu. Dia ada undang-undang dia. Dia ada peraturan dia. Dia tak lari daripada peraturan tu. Itu nama dia Islam. Tetapi Islam itu nama dia Islam ijbari. Islam ijbari maksudnya mereka terpaksa ikut, mereka tak ada pilihan lain. Tapi Islam kita ni manusia ni, kita ada satu benda nama dia Islam ikhtiari. Iaitu apa? Islam kita ni boleh kita pilih. Jadi oleh kerana itulah ketundukan kita kepada Allah ni kan, kalau kita tak nak ikut, maka dia akan betul dengan seluruh alam ni. Dia akan berjalan dengan cantik. Tapi kalau kita tak ikut Islam ni yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ni, maka kehidupan kita sebenarnya tak cantik. Maka perjalanan kita tak serasi dengan alam ni. Jadi akan berlakulah masalah. Jadi macam-macam bentuk lah masalah ni kan yang akan berlaku kepada kita kalau kita ni tidak mengikut Islam. Jadi alhamdulillah, sebenarnya kalau kita faham macam ni, kita akan rasa bahawa penting sangat kita ni mengikut Islam. Kenapa kita mesti mengikut Islam ni? Kerana Allah itu fatir. Allah ni fatir. Fatir ni apa? Artinya ialah fatir makna yang menciptakan sesuatu benda. Ibtada'a ni maksudnya ialah yang Allah Ta'ala ni mubdi'. Allah Ta'ala badi'us samawati wal ardh. Allah Ta'ala ni dia menciptakan satu benda yang mana tidak ada misalin sabik. Misalin sabik ni apa? Makna tidak ada contoh sebelum daripada ni. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau dia kata mubdi', mubdi' itu ialah apa? Apabila seorang tu kreatif, dia boleh buat satu perkara yang mana sebelum daripada ni tak ada pun orang buat macam tu. Jadi dia buat. Jadi itu nama dia mubdi'. Seterusnya, jadi Allah Ta'ala tu nama dia ialah Fatirus Samawat. Fatirus Samawat wal ardi. Dia lah menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya tak ada lagi. Seperti itu, ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Perkara yang kedua yang Allah Ta'ala sebut inilah, dia telah menjadikan kamu ni, menjadikan lakum untuk kamu min anfusikum daripada diri kamu, iaitu daripada Adam lah, of course dulu, iaitu azwaja, pasangan. Jadi disebutkan oleh ahli tafsir sini apa? Iaitu Hawa, iaitu perempuan ini dijadikan daripada rusuk, tulang rusuk daripada Nabi Adam, sebagaimana tafsir jalan lain sebut. Jadi maknanya kat sinilah daripada Adam ni diciptakanlah Hawa. Jadi begitu juga wa minal an'ami azwaja, dan begitu juga binatang. Binatang ada azwaj, maksudnya pasangan lah kan. Pasangan iaitu binatang pun ada. An'am disebut sini, an'am ni ialah binatang berkaki empat, binatang yang menjadi haiwan ternakan. Tapi maksud di sini ialah semua haiwan-haiwan ada jantan dan juga ada betina. Kenapa Allah Ta'ala jadikan ada jantan, ada betina? Disebutkan hikmah lepas daripada itu. Hikmahnya adalah apa? Yazra'ukum fi. Yazra' ni maksudnya ialah kamu ni dapat berkembang, kamu dapat yaktasiru. At-takasur, at-takasur artinya kamu ni berlipat ganda menjadi banyak. Maknanya sini kan Allah Ta'ala jadi dengan hikmahnya kan. Kalau tak ada jantan, tak ada betina, semua benda satu saja dia tak akan boleh berkembang, dia tak akan boleh beranak, dia tak akan boleh menjadi banyak. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan manusia ni boleh menjadi banyak. Daripada Nabi Adam dan juga Hawa kemudian jadi banyak. Sekarang ni ada berapa? 7 bilion. Kemudian pokok-pokok menjadi banyak, kemudian binatang menjadi banyak, dan begitulah seterusnya. Kemudian Allah Ta'ala kata laisa kamislihi syai'. Adakah yang lain seperti dengan Allah? Tidak ada. Tidak ada yang sama seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dari sudut apa? Ulama-ulama mutakallim, ulama-ulama ahli tauhid, ulama-ulama ilmu kalam menyebutkan Allah Ta'ala ini tidak ada yang sama dengan dia. Dari sudut apa? Zatnya satu, yang pertama zatnya, yang kedua ialah sifatnya, yang ketiga ialah af'alnya, maknanya perbuatan. Maknanya kalau zat tu apa? Allah lah. Allah tu tidak ada yang lain sama dengan dia. Yang kedua tu ialah apa? Iaitu sifat. Sifat tu apa? Yang kita belajar sifat 20 dan sebagainya kan. Allah itu wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadis, qiyabuhu bi nafsihi wahdaniyah, qudrat, irad, dan seterusnya tu sampai kepada kaunuhu mutakalliman. Sifat 20 tu itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sifat. Kemudian ada lagi satu lagi apa yang dinamakan sebagai apa? Yang dinamakan sebagai af'al. Af'al ni apa? Iaitu kita kata perbuatan. Ialah perbuatan manusia, tapi perbuatan Allah apa dia? Seperti contohnya kan, Allah itu tidak melihat kepada ajsamikum waswarikum. Allah Ta'ala tidak melihat. Melihat ni perbuatan perbuatan. Tapi perbuatan apa? Allah Ta'ala melihat ke? Tak. Laisa kamislihi syai'. Sebab itulah keyakinan kita kan. Paksi kepada keyakinan kita, iaitu laisa kamislihi syai'. Jadi ayat ni sangat penting untuk membentuk semua cara fikir kita
dalam kita ni melihat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita perasaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala apa-apa saja yang terlintas dalam pemikiran kita, Allah Taala macam ni ke? Allah Taala mendengar macam ni ke? Allah Taala melihat? Tak, laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang sama dengannya sesuatu pun. Kemudian wahwas samiul basir. Tengok kan, dia Allah Taala ni as-sami al-basir, dia mendengar. Tapi mendengar tak sama dengan mendengar kita. Kan? Mendengar Allah ni lebih hebat dan maha hebat dan tak boleh nak dibayangkan. Melihat, basir, melihat Allah ni macam mana? Melihat yang lebih hebat tak boleh dibayangkan macam mana. Jadi itu adalah kaedah kepada kefahaman dalam akidah, iaitu apa? Laisa kamitslihi syai'. Jadi insya-Allah kalau ada masa yang panjang, ada masa yang lapang, insya-Allah kita boleh belajar lagi dengan lebih detail kan, tentang ayat ni, tentang laisa kamitslihi syai' ni. Seterusnya Allah Taala kata lahu maqalidus samawati wal ardh. Allah Taala sebut lagi kan kehebatan dia. Allah Taala sebutkan kebesarannya, azamahnya, jalalahnya, iaitu apa? Lahu maqalid. Maqalid ni apa? Maqalid ni ialah mafatih, iaitu anak kunci. Sebab apa? Sebab kalau apabila seseorang itu memiliki anak kunci sesuatu, ertinya apa? Bukan maknanya dia ada anak kunci je, benda tu tak. Maksudnya ini adalah simboliknya. Apabila disebutkan anak kunci, maknanya apa? Maknanya dia memiliki segala-galanya. Bila dia kata lahu maqalidus samawati wal ardh, maknanya segala khazanah yang ada di bumi, yang ada di langit, yang atas dan bawah kita ni kan, semua benda tu adalah dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipegang, sekali lagi kita sebutkan perkataan dipegang. Pegang ni apa? Pegang macam manusia ke? Tidak. Laisa kamitslihi syai'. Pegang ni adalah af'al. Nama dia af'al. Kemudian yabsutur rizqa. Jadi Allah Taala sebutkan dia lagi kan, af'al dia lagi, iaitu yabsutur rizqa. Kalau Allah Taala tu al-basit tu adalah nama Allah kan. Jadi nama ni kadang-kadang memberikan nama tu adalah menunjukkan, bukan kadang-kadang tak, nama menunjukkan kepada sifat. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala ni apa? Iaitu yabsutur rizqa liman yasha. Dia memberi rezeki. Yabsutu al-basit, kemudian al-razik, ar-razzaq, ar-razzaq iaitu yang maha memberi rezeki. Jadi Allah Taala ni dia memberi rezeki. Apa yang disebutkan kat sini? Dia meluaskan rezeki. Yabsutur rizqa maknanya meluaskan rezeki, maknanya memberi kemewahan kan, memberi rezeki yang banyak kepada orang-orang yang tertentu yang dikehendakinya, tetapi liman yasha, kepada orang yang tertentu. Kemudian wa yaqdir. Wa yaqdir artinya bukan qadar, bukan mentakdirkan, bukan. Yaqdir artinya ialah dia menyempitkan. Maknanya menyempitkan apa? Ini ada orang yang dapat harta banyak, ada dapat harta sikit. Ada orang dapat rezeki banyak, ada orang dapat rezeki sikit. Ada orang dapat makan banyak, ada orang dapat makan sikit. Ada orang mendapat udara lebih, dia ni dapat udara kurang kan. Itu adalah rezeki semua tu. Jadi maknanya sini ialah Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan segala-galanya tu. Kenapa Allah Taala beri orang ni sikit, orang ni banyak, orang ni sikit, macam banyak kan? Orang ni kaya, orang miskin, orang ni ada pangkat, orang ni tak ada pangkat, orang ni dapat sihat, orang ni tak dapat sihat. Kenapa semua tu? Jawapannya ialah ayat selepas daripada tu. Allah Ta'ala kata apa? Innahu bikulli syai'in alim. Segala benda tu Allah Ta'ala tahu. Kenapa dia beri sikit? Kenapa dia beri sikit? Jadi sebab itulah kita kan sebagai Muslim, ialah kita ni bila kita redha dengan Allah Subhanahu wa taala, bila kita yakin Allah Ta'ala tu Maha mengetahui dan dia tetapkan satu benda tu mesti ada sebabnya, maka kita akan alhamdulillah, kita akan senang hati. Kita tak ada sakit hati, kita tak ada kecewa, kita tak ada fras. Jadi seorang Muslim tu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tak sedih dan dia tidak kecewa, dia tak takut. Allah Ta'ala sebut lagi, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ayat yang ke-13 ni, menjelaskan lagi. Terima kasih kepada ustazah yang sharekan ayat tu. Jadi ayat tu adalah itulah dia mentafsirkan antara satu sama lain, iaitu wa indahu mafatihul ghaib tu kan, fatihul ghaib. Jadi maknanya kat sini seterusnya kan, ayat yang ke-13 ni ialah Allah Subhanahu wa taala ceritakan lagi, mendetailkan lagi, memfusilatkan lagi, mendetailkan apa yang telah disebutkan sebelum daripada ni. Muka surat sebelum daripada ni diceritakan bahawa apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni adalah
itulah juga apa yang telah diturunkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Jadi Allah Taala ceritakan dengan lebih detail sini kan. Apa dia kan? Apa yang diceritakan Allah sini, iaitu Allah Taala kata syara'a lakum. Allah telah memberi syariat kepada kamu, wahai Muhammad, lakum, untuk kamu, untuk umat kamu, minad din, daripada agama, ma wassa bihi nuhan, apa yang telah diberikan kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dan kemudian tu wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Minta maaf, suara tak keluar sekejap. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini di sini bahawa apa, dia telah memberikan wahyu kepada nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah Taala sebutkan kat sini sebagai beberapa nabi Allah Taala kira highlightkan beberapa nabi. Jadi kenapa disebutkan nabi-nabi ini, iaitu 5 orang nabi semua sekali, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 nabi itu ialah apa? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Jadi kenapa disebutkan nabi-nabi ini? Kerana nabi-nabi inilah dianggap sebagai nabi-nabi yang besar kan. Itu dianggap nabi-nabi besar di dalam senarai kenabian-kenabian yang banyak. Daripada daripada rasul-rasul yang ramai itu, inilah sebab itulah kita panggil dia sebagai ulul azmi. Rasul dipanggil rasul ulul azmi, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa dan juga kemudian Nabi Isa alaihi salam. Jadi 5 orang ini disebutkan, dan di sini disebutkan nama-nama mereka itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahunya bahawa apa yang diturunkan kepada engkau ni, wahai Muhammad, sebenarnya itulah juga yang telah diturunkan kepada nabi-nabi besar ini sebelum daripada ini, dan termasuklah nabi-nabi yang lain yang tidak disebutkan di sini. Jadi apa yang samanya? Yang sama itu ialah pada ulama-ulama sebut ialah pada usuluddin, iaitu pada apa? Iaitu perkara-perkara yang utama dalam agama. Tentang syariat cabang kadang-kadang ada perbezaan. Sebagai contohnya kan, ada makanan halal di sini, ada makanan kepada Nabi dulu tak halal, ada Nabi ini halal, Nabi Hasan tak halal, dan begitulah, itu perbezaan. Jadi perbezaan ni berlakulah, tetapi perbezaan itu pada furu', pada perkara-perkara cabang dalam syariat. Tetapi dalam perkara asas agama, dalam perkara usul, ianya adalah satu saja. Sebagai contohnya usul tu apa? Seperti Nabi Allah tu Esa, Allah tu bersifat mendengar, Allah tu bersifat melihat, Allah tu macam ni. Itu semua tu adalah merupakan usul kepada agama, asas kepada agama. Jadi asas agama, semua nabi-nabi ni membawa benda yang sama saja. Itu syara'a lakum minad din ma wassa bihi nuhan wallazi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Kemudian apa dia asas agama ni? Ialah an-aqimuddin. Dalam tafsir disebutkan an-aqimuddin artinya ialah melaksanakan agama. Tetapi oleh kerana perkataan yang digunakan adalah aqimuddin, menegakkan agama, dan sebenarnya ialah makna itu lebih luas lagi. Maknanya lebih luas bagaimana? Iaitu bukan hanya kita ni melaksanakan melaksanakan agama ini pada diri kita sahaja, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kerana menyebutkan aqimuddin, iaitu menegakkan agama, mendirikan agama. Aqama itu mendirikan. Jadi artinya apa? Agama ni kita mesti laksanakan pada diri kita, dan kemudian kita naklah melaksanakan di atas dunia ini. Bukan sekadar cukup untuk kita melaksanakan atas dunia ini dan kemudian membiarkan manusia lain, membiarkan dunia ini terhuyung-hayang, terkontang-kanting tanpa agama yang benar. Jadi oleh kerana itulah tanggungjawab orang Islam, orang Muslim, apabila dia Islam, dia melaksanakan agama pada dirinya tak cukup, tapi dia kena cuba untuk melaksanakan. Sebab itulah lahirnya dakwah, lahirnya jihad kan, lahirnya begini dan begini, iaitu penyebaran Islam itu mesti dilakukan. Jadi berbeza dari sini kan, Islam bukannya seperti Yahudi. Yahudi apa yang dibawa oleh Yahudi sekarang lah kan, Yahudi yang sesatnya kan. Jadi makna Yahudi tu, bagi dia agama tu milik Bani Israel saja, bukan milik siapa-siapa kan. Orang lain tak boleh jadi Yahudi. Yang Yahudi mesti Bani Israel, tapi Islam tak. Islam ni ialah semua orang jadi Islam, semua orang mesti tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, kalau kita tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah tunduk, alhamdulillah, kita mestilah pula menyebarkannya kepada manusia lain, supaya manusia atas dunia ni, tak kira mereka berada di mana kan, di Amazon ke, di Eskimo ke, di utara selatan ke, dalam hutan ke, dalam pulau ke, semua tu mesti diberitahu tentang Islam ni. Itu aqimuddin, tegakkan agama di atas dunia ini. Kemudian Allah SWT sebut lagi, wala tatafarraqu fi.
Itu dia konsep ataupun asasnya, asas ajaran ni yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dulu sampailah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu apa? Aqimuddin, iqamatuddin satu, dan yang keduanya ialah wala tatafarraqu, jangan tafarruq. Tafarruq ni apa? Tafarruq ni maknanya berpecah mana? Jangan berpecah. Jadi apa yang berlaku lah kan kadang-kadang dah tegakkan agama kemudian berpecah pula. Berpecah kerana benda-benda yang basic kan, benda-benda yang bukan benda-benda basic, minta maaf, benda-benda yang cabang benda-benda yang furuk benda-benda yang sangat-sangat remeh. Itu pun boleh berpecah, tengok kan. Jadi umat Islam ni tak boleh berpecah. Mereka berbeza mazhab, fiqh, Syafi'i, Maliki, Hambali dan sebagainya. Itu adalah perpecahan dalam cabang. Dalam asas mereka tak berpecah. Walaupun mereka ni mazhab yang berbeza, tetapi Syafi'i, Maliki, Hambali, semua tu adalah merupakan umat Nabi Muhammad SAW, dan satu saja mereka tu, iaitu Islam. Jadi mereka ni apa? Iaitu mereka ni berpegang kepada agama, nak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah asas. Jadi maknanya sini kan wala tatafarraqu, itu bukan makna berpecah kan. Perbezaan mazhab fiqh tu adalah bukan berpecah kerana mereka mempunyai sandaran-sandaran dan dibenarkan. Tapi yang berpecah ni adalah berpecah pada benda-benda yang lain pada agama pun boleh berpecah. Sebab itulah Nabi SAW katakan bahawa umat aku ni akan berpecah kepada sekian kan, banyaknya kan. Umat-umat dulu pun berpecah juga. Jadi umat Nabi Muhammad pun akan berpecah juga kan. Jadi kita tengoklah kan sekarang banyak sangat, ada Syiahnya kan, ada Mu'tazilahnya, ada apa lagi lah, macam-macam, ada liberalnya yang moden ni kan, ada macam-macam lagi kan, manusia-manusia kan, yang semua tu kata mereka tu adalah Islam kan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata kabura 'alal musyrikina ma tad'uhum ilaihi. Apa yang kamu ajak ni wahai Muhammad, apa yang kamu seru ni kan kepada Islam ni kan, sebenarnya kabura ni syakka, susah kan. Susah mereka nak terima, susah kan. Sepatutnya tak susah kan, sepatutnya mereka ni gembira. Tapi orang kafir Allah Ta'ala sebutkan memang susah nak terima benda ni. Jadi hakikatlah kan supaya Nabi SAW tu taklah kecewa kan. Allah Ta'ala tahu kan susah kan. Tapi seterusnya apa Allah Ta'ala kata, Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Tapi ada yang akan menyahut seruan kamu. Siapa yang akan menyahut seruan kamu? Orang yang menyahut seruan Islam, orang yang itu semua adalah yajtabi. Maknanya mereka itu dipilih. Yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala beri hidayah. Jadi artinya bila kita ni kan mendapat hidayat, mendapat rasa nak buat kebaikan kan, kita hendaklah rasa kita sebenarnya dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kadang-kadang tak tahu kita kan, macam mana kita ni kan, kadang-kadang berdepan dengan ni, berdepan dengan orang ni, orang tu mengajak kita kepada agama, mengajak kita kepada beriman, mengajak kita kepada Islam, mengajak kita kepada beramal dengan Islam. Kita hendaklah rasa bahawa itu adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Yajtabi ilaihi man yasha, dan kemudian yahdi, kita minta hidayah kan. Jadi sekarang ni Allah Ta'ala nak beri hidayah kepada kita kan, yahdi. Hidayah ni tak semestinya maknanya daripada kufur kepada Islam. Daripada Islam pun bila kita rasa nak beramal dengan Islam, itu adalah yahdi ilaihi man yunib. Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kita. Allah Ta'ala nak tunjukkan jalan kepada kita kan, jumpakan dengan orang yang boleh mengguide kita kan. Maka itu adalah satu kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tolak bila ianya berlaku. Seterusnya, wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Allah Ta'ala sebutkan apa yang telah terjadi kepada orang-orang sebelum daripada ni, kepada orang-orang yang sebelum daripada Nabi Muhammad SAW, iaitu umat Kristian, umat Yahudi dan sebagainya. Apa yang terjadi kepada mereka? Mereka ini adalah sebab mereka ni tafarraqu, berpecah kan, menjadi pelbagai-bagai bentuk, menjadi pelbagai golongan dan sebagainya. Itu berpecah-pecah tu, Allah Ta'ala kata illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Yang pertama sekali Allah Ta'ala marah sangat kepada mereka ni. Kenapa? Kerana mereka dah ada ilmu, telah datang ilmu kepada mereka. Ulama kata kan, kalaulah orang tak tahu berpecah, so bukan lah, maksudnya kurang sikit lah dia punya tu. Tapi bila dia dah tahu, dah ada ilmu, tiba-tiba berpecah juga. Kemudian apa lagi? Allah Ta'ala sebutkan kenapa sifat mereka jadi macam tu, kenapa berpecah. Allah Ta'ala bagi reason kat sini kan, jelaskan kepada kita supaya kita dapat tahu kan apakah yang menyebabkan mereka pecah. Itu baghyan. Dah tahu dah tapi berpecah juga, baghyan. Kerana mereka tu baghyan ni apa? Hasadan. Dalam tempat lain disebut hasadan min anfusihim. Jadi kalau ada ni, kalau ada orang boleh share kat situ, bagus kan, tulis kat bawah tu kan, itu ayat Quran yang terbukkan hasadan. Jadi hasadan, baghyan adalah perbezaannya, tetapi kita tak nak jelaskan kat sini kan apa beza di antara hasad dan juga baghyan. Tapi terjemahan yang secara mudahnya ialah baghyan tu ialah kerana hasad, dengkinya mereka kepada nabi-nabi ni.
Mereka ni tak suka, ataupun hasad dengki mereka sesama-sama mereka ni kan. Jadi sebab itulah perasaan ini kita hendaklah tolak daripada awal-awal lagi kan. Baghyan bainahum. Kemudian walaula kalimatun sabaqat min rabbik ila ajalin musamma laqudiya bainahum. Allah Taala sebut kan, kalaulah tidak kerana ketetapan Allah, nescaya akan dihukum semua pada masa itu juga. Maknanya bila mereka ni tak ikut perintah Allah, tak ikut perintah Rasul, Allah Taala akan ambil tindakan pada masa itu juga. Tapi Allah Taala dah membuat ketetapannya. Minta maaf tak keluar suara sekejap. Oleh kerana ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak akan hukum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kan kerana kesalahan mereka lakukan. Jadi maknanya manusia ni, umat Nabi Muhammad tak dihukum lah, tak sebagaimana umat-umat terdahulu. Habis hancur semua. Kaum Hud, kaum Saleh, kaum Nabi Shu'aib, kaum Nabi Lut, semua tu dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi umat Nabi Muhammad, Allah Taala bagi mereka peluang. Jadi mereka boleh berterusan supaya mereka ni bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata sini, kalaulah tidak kerana ketetapan itu, nescaya Allah Taala akan laku dia bainahum, kan akan diambil tindakan terhadap mereka, akan diseksa mereka. Kemudian wa innal ladzina urisul kitaba min ba'dihim la fi syakkim minhu murib. Allah Taala sebutkan bahawa orang-orang yang mewarisi kitab, iaitu kaum Yahudi dan Nasrani lah, Yahudi dan juga Kristian, mereka ni tetap mereka ni mewarisi kitab. Tak adalah bangsa lain yang mewarisi kitab ni. Allah Taala turunkan kitab ni 4 kan. Ada Zabur, ada Taurat, ada Zabur, kemudian ada Injil, kemudian Al-Quran. Satu saja yang masih terpelihara, iaitu Al-Quran. Yang lain tu ada pengikutnya, ada. Jadi katakan mengikut Taurat dan juga mengikut Injil, tapi tak ada. Taurat pun dah rosak, Injil pun dah rosak, dirosakkan oleh mereka, diubah. Jadi akhirnya mereka sesat, berada dalam kesesatan. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut sini kan bahawa mereka yang mewarisi kitab tu, dua golongan ini, mereka itu apa kan? Lafi syakkim. Mereka tu pun confused pun syak kan, ragu-ragu kan, betul ke ni apa yang sebenarnya, betul kan Nabi Isa ni, betul kan Nabi Musa ni, itu kan. Jadi lafi syakim minhu murib, dah lah syak, murib lagi. Murib tu maknanya ragu-ragu lah. Kemudian falizalika fad'u, oleh kerana itu, oleh kerana perkara-perkara di atas tu, wahai Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekarang Allah Taala cerita. Oleh kerana itu, maka adakah kita ni nak layan mereka tu? Adakah kita ni nak ikut apa yang mereka nak? Tak. Falizalika oleh Allah Taala sebut falizalika fad'u, maka berdakwahlah kamu, mengajaklah kamu kan, mengajaklah kamu kepada Islam, berpeganglah kamu kepada Islam kan. Hambakan diri kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fad'u wastaqim kama umirta, dan istiqamahlah. Istiqamah maknanya teruskan kerja, jangan confuse, jangan ragu-ragu, jangan tinggalkan, tetaplah kamu wastaqim kama umirta, sebagaimana kamu disuruh. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan Allah Taala kata jangan ikut hawa nafsu mereka. Artinya mereka yang nak macam ni, ajak macam ni, suruh kita buat macam ni, semua tu adalah apa kan? Semua tu adalah ahwa, semua tu adalah hawa nafsu manusia. Apa kamu bising-bising ni? Apa kamu cerita pasal Islam ni kan? Lah, Islam untuk diri kamu sendirilah. Apalah sibuk-sibuk dengan orang lain? Itu semua adalah ahwa, kan? Kamu ni apa? Kamu ni betul sangat ke Islam ni? Macam-macam kan? Orang hina Nabi Muhammad lah, orang gini. Itu semua hawa daripada hawa nafsu, daripada kegilaan manusia tu sendiri. Wakul. Dan Allah Ta'ala arahkan kita yang ketiga sekarang ni, amantu bima anzalallahu min kitab. Kami beriman dengan apa yang diturunkan. Jadi alhamdulillah kan umat Islam pada hari ini masih mantap lagi. Alhamdulillah kan yang masih berpeganglah kepada Islam, walaupun apa terjadi kan, kita berpegang kepada Islam kan, dan kita katakan amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'adila bainakum. Tapi dalam masa yang sama kita pegang kepada Islam kita, tapi adakah kita akan menzalimi orang lain? Tidak. Aku disuruh untuk adil. Adil maknanya dalam berhukum, dalam menentukan hukum, walaupun kamu ni kafir, kalau kamu ni tak bersalah, maka tak bersalah. Gitu kan dalam segi hukuman. Kemudian Allahu Rabbuna wa Rabbukum, dan Allah Ta'ala sebenarnya Tuhan kami dan Tuhan kamu juga sebenarnya, walaupun kamu tak mengaku setengah tu kan, kamu tak mengaku katakan, tapi sebenarnya Allah adalah Tuhan kami, Tuhan kamu juga sebenarnya. Kemudian lana a'maluna wa lakum a'malukum, kemudian seterusnya apa, iaitu lana a'maluna wa lakum a'malukum, iaitu bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Maksudnya apa?
terpulanglah pada kamu kan. Kamu tak nak ikut, kami nak buat apa? Kami hanya memberitahu saja kepada kamu kan. Dah kamu tak nak ikut, tak nak jadi Islam juga. Sekarang lana a'maluna walakum a'malukum. Terpulang kepada kamu sekarang, la hujjata bainana wa bainakum. Nanti tak akan ada hujah lagi. Jangan kata gini, jangan kamu berdebat lagi kan tak? Sebab apa? Apa yang kamu bawa itu adalah tak betul. Kami berpegang kepada apa yang betul. Jadi tak ada hujah lagi. Kemudian Allahu yajma'u bainana, pada hari kiamat nanti yajma'u bainana, Allah Taala akan himpunkan kita. Akan kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa ilaihil masir, kepadanya kita akan kembali. Jadi setakat itu saja insya-Allah pada pagi ini 30 minit. InsyaAllah tolong sharekan semua kita punya rakaman ni kepada semua media-media sosial yang yang antum semua ada, yang kita semua ada. InsyaAllah moga-moga dimanfaati oleh seluruh dunia insyaAllah. Setakat itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Hari ini muka surat 484. InsyaAllah seterusnya kita akan masuk ayat 485. Setiap hari satu muka surat, one day one page insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.